dengan kita punya next. Kita akan cover mengenai time frame. Alright. So, assalamualaikum semua. Bismillahirrahmanirrahim. So, mengenai time frame dalam trading, dalam kita punya MT4 yang kita dah go through. Okay, atas ni toolbar saya bagi tahu, sini adalah kita punya terminal, sini kita punya currencies dan sebagainya, instruments dan sebagainya. So, selain pada benda-benda ni, korang kena tahu time frame adalah merupakan satu bahagian dalam trading yang sangat-sangat important tau. It's very important, sangat-sangat penting. So, time frame ni kadang-kadang disebabkan time frame boleh menyebabkan kita punya entry bercelaru, kita punya entry itu adalah tempat di mana kita mula berdagang lah, atau kita mula membeli atau menjual sesebuah instrumen tu. Okay, so kadang-kadang disebabkan time frame ni boleh membuatkan kita punya trading tu tak mengikut the realist trend dan sebagainya. Okay, so tak apa, nanti saya akan go through sekiranya korang semua rasa macam pening apa sekarang kan. Okay, tak apa, saya akan go through. Alright, so dekat dalam MetaTrader 4 kita akan nampak ada beberapa dekat sini kan. Okay, ini antara waktu-waktu yang penting lah. Sebenarnya kita boleh je buat untuk 2 hours dan sebagainya. Okay, tapi saya akan go through. So dalam monthly, okay, kita kena ingat satu benda. Dekat dalam time frame ni, apa yang berada di atas ni bersamaan dengan berapa jam atau berapa lama yang ada pada satu candle. So bermakna dalam hal ni, dalam situasi ni, satu candle merupakan satu bulan. Okay, so maksudnya dekat sini ada berapa bulan, dah berapa tahun dekat dalam ni. Okay, kita boleh tengok kat sini daripada 2007 sampai 2018. Okay, so dalam situasi ni sekarang satu candle satu bulan. Untuk W pula, dia stands for weekly. So yang tadi tu monthly kalau kita tengok sini monthly, this one is weekly. Weekly satu candle satu minggu, iaitu one candle one week. This one is daily, satu candle satu hari. Ini satu candle 4 jam. Okay, it's 4 hours. Maknanya satu candle ni bersama dengan 4 jam. H1 pula adalah satu candle 1 jam. M30 satu candle adalah 30 minit. M15 satu candle 15 minit. M5 satu candle 5 minit. Dan M1 satu candle 1 minit. So, apa yang minit-minit ni? Ini semua masa yang diambil untuk lengkapkan satu candle. Maknanya satu candle 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Okay, kalau macam ni pula 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam. This one satu hari, satu hari, satu hari, satu hari. Okay, so saya harap anda semua clear. So, untuk menjadikan satu candle monthly, kita memerlukan 4 batang candle weekly. Alright, so ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 bersamaan dengan satu candle ni. Alright, yang tengah processing lagi lah, yang masih pending. Okay, untuk weekly pula, satu batang weekly memerlukan 5 batang daily. Sebab kita bekerja dalam trading ni 5 hari seminggu. Okay, sebab satu ahad dah tak ada, so ada 5 hari. Right, 1, 2, 3, 4, 5 untuk dapatkan satu ni. H4 pula adalah berapa? Sekejap, saya ambil calculator sekejap. So, 4. Okay, untuk daily pula memerlukan H4 ataupun satu batang candle yang 4 jam ni memerlukan 6 batang 4 jam untuk mendapatkan satu daily punya candle. Sama pula dengan H4 memerlukan 4 batang daripada H1. Dan dalam H1 ni pula memerlukan 2 batang daripada M30. M30 pula memerlukan 2 batang daripada M15. M15 memerlukan 3 batang daripada M5. Dan M5 memerlukan 5 batang daripada M1. So basically itu saja untuk time frame buat masa ni. Excuse me. Okay. So di dalam kita punya kelas online ni, kita akan go through dia sebenarnya ada macam-macam jenis candlestick. Okay, ada macam-macam jenis dan nama, macam saya pernah bagi tahu dalam first kali kita punya video. So saya akan go through, tapi saya hanya akan pakai 3 saja candlestick yang penting. Okay, menurut kajian saya, candlestick akan saya sebut ni adalah candlestick yang berguna lah. So sebenarnya tak ada halangan untuk korang nak guna candlestick lain. Okay, korang boleh search untuk candlestick. Pattern. So korang boleh search kat sini candlestick pattern. So nanti korang akan nampak ada macam-macam jenis. Okay, kat Wikipedia pun ada benda ni.
You see, so kita ada big black candle, kita ada black body, kita ada dragonfly, doji, kita ada macam-macam, okay? Tapi daripada yang macam-macam ni, yang daripada pelbagai yang ada dekat sini, kita akan tapiskan kepada 3 sahaja yang paling penting, okay? So, yang kita akan cover adalah 3 jenis. Pertama, kita akan pakai shooting star, okay? Shooting star candle. Kedua, kita akan pakai hammer candle. Ketiga, kita akan pakai inside bar candle. You see, so ini adalah inside bar, ini adalah hammer, dan ini adalah shooting star. So kita akan pakai 3 jenis ni sahaja. Tapi tak ada halangan untuk anda pakai yang lain. Korang boleh go through sendiri. Alright, satu persatu untuk candlestick pattern. Okay. Alright, so kita akan go through daripada hammer. Kita akan go through pada cerita hammer dulu. So kenapa dia boleh jadi hammer? Itu persoalan dia. Okey, terjadinya hammer pada situasi bila market tengah dalam keadaan bearish, ataupun tengah downtrend. Okey, tiba-tiba berlaku satu tindak balas harga. Okey, ataupun dalam bahasa English dia adalah price action. Okey, PA, price action. Tingkah laku harga. Alright, so bila berlakunya downtrend dan keluarnya candle hammer dekat sini, itu adalah satu sign menandakan yang dia price akan terus naik, InsyaAllah. Okay. So, macam mana boleh jadinya hammer ni? Secara logik, macam saya bagi tahu tadi, dalam candle kita ada body, kita ada wick. Right. So, ini adalah apa tadi? Wicks ataupun shadow dia, betul? Ataupun dalam kata lain adalah dia tapak kaki, ataupun history dia pernah turun naik. Body adalah the real business. Okay. So, now, dalam hal kita ni, yang kita nak bicarakan adalah bila market tengah turun, turun. Kemudian yang terjadinya hammer ni disebabkan harga pernah turun dekat bawah. Okey, harga pernah turun dekat bawah. Tapi ada satu buyer masuk dekat kawasan ni dan dia tendang balik. Bila dia pernah sampai dan dia patah balik, dia akan tinggalkan apa? Dia akan shadow. Dan dia tutup di atas. Bermakna dekat sini dia pernah sampai, tapi ada buyer masuk, tendang balik harga tadi kepada sini. Dan dari sudut psikologi dan logically, dia memang logik lah untuk price dia, bila dia keluar hammer excuse me, dia akan naik. Okay. Alright. Okay, sekiranya anda semua rasa macam agak pening, saya akan tunjukkan beberapa contoh. Saya pakai binary option, tapi ini bukan kelas binary option. Saya ingin tekan kat sini, export option. Alright. So saya nak tekan kat sini bahawa ini bukan kelas binary option. Ini forex trading, tapi boleh je nak dipakaikan, tapi itu bukan dalam cerita kita sekarang lah. Okay. Alright. Sebab binary option ni, okay, sedikit info lah kepada anda. Binary option ni dia lebih kurang macam it's a trading, cuma cara kita buat keuntungan daripada sini adalah melalui masa. So masa yang terakhir ni yang buatkan kita boleh untung ataupun rugi. So saya tak sarankan lah untuk anda ke binary option. Okay. Okay, so kita tengok kat sini. Nampak tak? Bila harga tu dah sampai, okay, nampak saya tunjuk sini. Okay, ni real candle. Nampak? Dia dah pernah sampai. Kalau dia turun tengok, kalau dia turun sekejap lagi, dia akan tinggalkan shadow tau. Sekejap ni tengah naik. Dia tengah seronok naik. Okey, nampak? Dia tinggalkan shadow, nampak? So, nampak? Dia turun, kalau dia naik, dia akan tinggalkan shadow. Sekejap kita tengok Kalau dia naik, nampak dia tinggalkan shadow. So, maksudnya dia pernah sampai kat kawasan tu. Itu cerita dia. Jadi, dalam case hammer pula adalah dia dah turun dan keluar hammer satu. Alright? Katakanlah situasi dia, nampak? Dia dah turun. Dan dia dah pernah sampai harga ni, betul. Dan ada buyer tendang balik dia. Dan dia membuatkan satu keputusan untuk dia menutup the real business deal di atas. You see? So itu yang buatkan dia naik atas. Nampak? Okay, so tengah naik atas sekarang. Okay, kalau korang tak clear, saya boleh biarkan dia. Nampak? Dia naik atas, nampak? Okay, kalau sekarang ni dia naik atas, dia turun balik, nampak dia tinggal shadow, nampak? Tapak kaki dia. Okay, dia naik lagi. Kalau dia turun sekejap lagi, dia akan tinggalkan shadow sebagai tanda history dia pernah sampai. Okay, ini sebab dia tutup sebab tu dia tak ada.
Okay. Nampak? Okay, saya harap anda semua clear. Okay, so we can go to the next one. Itu untuk hammer kita ceritakan tadi. Sekarang kita cerita tentang shooting star. Shooting star pun sama juga, cuma dia inverted. Okay, market tengah uptrend. Dan sampai dekat sini, dia keluar satu shooting star candle. Nampak? So disebabkan apa? Dari sudut psikologi dan juga logically dia. Apa? Dia dah pernah sampai kat situ dan ada buyer dan ada seller pula masuk, tolak dia sampai dia jadi macam ni. Nampak? So itu yang membuatkan dia seterusnya dia akan downtrend, insya-Allah. Okey. Okey, untuk the next one adalah mengenai candle inside bar. Okey, inside bar ni merupakan salah satu daripada favorite, sebenarnya ketiga-tiga ni favorite saya lah, tapi yang paling favorite antara semua favorite ni, the best among the best, saya akan ambil inside bar lah. Okey, inside bar ni pula ilmu dia it's very simple. Korang kena ambil contoh. Okey. Okey, inside bar ni macam mana boleh terjadi inside bar adalah pertama korang akan tengok keseluruhan cerita ni, keseluruhan candle ni kita panggil sebagai inside bar. Tapi bila kita dig in, bila kita pecah dalam, setiap satu ni ada nama dia. Okey. So yang first kali kalau kita nampak yang paling besar, nampak tak? Dia ada kandang dekat sini. Dia ada kandang dia dekat sini. Alright, yang dekat sini, yang dekat dalam ni, dalam perut dia ni tak keluar-keluar. Okey. Now, yang ada kandang yang membuatkan kandang. Okey, ini the first one. Ini kita panggil sebagai mother bar. Mother bar. Okey. Dan dekat dalam perut mak dia ni, ini kita panggil sebagai baby bar. Okey. So nampak dia ada mother bar, dia ada baby bar. Okey. So itu saja dulu kita punya perkongsian mengenai 3 candlestick. Nanti saya akan masuk secara lebih detail macam mana cara kita nak masuk dan keluar menerusi setup ni. Okey? Alright. So dalam hal ni sama juga sekiranya tengah uptrend atau apa-apa dan tiba-tiba keluarlah satu inside bar, iaitu satu group ni, satu family ni. Okey, family ni lah kita panggil sebagai inside bar. Dan bila kita dig in, kita tengok, oh ini mak dia, ini anak-anak dia. Okey, bapak tak ada doang. bapak tak ada doang ni. Alright. Dan hanya ada mak dan juga anak-anak. So dia akan keluar IB kat sini inside bar. Kemudian dia akan terjun. You see? Ataupun dia akan terus naik. Okay. Kenapa dia akan terus naik? Semua kita akan cerita on the next topic.